Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Paparan utama malam ini, Ustaz Muhammad Razi Muhammad Ail, calon BNP RK Dun Pengkalan kubur. Tiada majlis angkat sumpah di Istana Selangor Jumaat ini. Tiga diperintah jalani tahanan 2 tahun di pusat pemilihan. Bersama saya, Wal Koman Muhammad Fisol dan Nur Syikin Abdul Rahman untuk perinciannya dalam Nasional 8. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. 3 individu yang dipercayai menyertai Kesultanan Sulu dan merekrut ahli-ahli baru bagi tujuan membawa Sabah keluar daripada Malaysia diperintah menjalani tahanan di Pusat Pemulihan tidak melebihi 2 tahun mengikut Seksyen 19A Akta Pencegahan Jenayah. 2 daripada yang ditahan adalah warga Malaysia, manakala seorang lagi warga Filipina. Ketiga-tiga mereka ditahan 22 Julai lalu di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959, Akta 297 kerana menyertai kumpulan Kesultanan Sulu. Perintah arahan tahanan itu diumumkan Ketua Polis Negara dalam satu kenyataan akhbar. Ketiga-tiga individu yang ditahan ialah Abu Bakar Jayari, keturunan Suluk, Zainuddin Mislani, keturunan Bajau dan warga Filipina Kasim Ibrahim, keturunan Suluk. Kumpulan itu dipercayai menuntut Sabah bagi pihak Kesultanan Sulu dan turut merekrut ahli baru. Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim menafikan dakwaan terdapat majlis angkat sumpah Menteri Besar yang baru Jumaat ini. Dakwaan itu hanya spekulasi bagi mengelirukan rakyat berhubung isu pemilihan Menteri Besar Selangor. Menurut Tan Sri Abdul Khalid, tidak mungkin majlis tersebut dilaksanakan minggu ini berikutan tiada sebarang jemputan dikeluarkan pihak istana. Kepada kebiasaannya, tradisi negeri Selangor, ada jemputan bertulis dari istana negeri untuk menjemput orang-orang hadir yang dijemput untuk menyaksikan upacara tersebut. Dan dia memberi ruang masa dan tak payah ada spekulasi tentang perkara ini. Beliau ditanya mengenai spekulasi Majlis Pelantikan Pesuruhjaya PAS Selangor, Iskandar Abdul Samad sebagai Menteri Besar Selangor yang baharu yang didakwa akan berlangsung lusa. Tan Sri Khalid juga enggan memberikan sebarang kenyataan mengenai pemilihan Menteri Besar yang baharu. Ini katanya hanya akan mengelirukan banyak pihak dan menyerahkan segalanya atas kebijaksanaan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dalam memilih calon yang paling layak untuk menerajui negeri itu. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Abdul Khalid menempelak kenyataan Ahli Parlimen Kelang Charles Santiago mengenai perjanjian air antara Kerajaan Negeri Selangor dan Persekutuan yang didakwa kononnya tidak sah. Kenyataan Ahli Parlimen itu dilihat seperti kebudak-budakan tanpa memikirkan kepentingan rakyat khususnya di negeri Selangor. Jadi kalau dalam bahasa kedai kopi, asyik menembak sana sini aja dan dia tidak ada memberi value adding, ya. Walaupun nampak jadi pak sibuk, tapi sibukkan itu tidak memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menjelaskannya kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat Esko Kerajaan Negeri di Shah Alam hari ini. Kemarin Tan Sri Khalid berkata perjanjian perstrukturan semula industri air di negeri Selangor akan dimuktamadkan pada hujung minggu ini. Selepas perjanjian ini dimuktamadkan pada hujung minggu ini, tiada sebarang perubahan dapat dibuat walaupun berlaku pertukaran jawatan Menteri Besar. Susulan pendedahan laporan awal kes tragedi Nahas MH17 yang diumum semalam. Seorang pakar aeroangkasa tempatan berpendapat punca pesawat berkenaan meletup dan berkecai di udara kekal seperti anggapan sebelum ini, iaitu sama ada ia ditembak menggunakan peluru berpandu atau dari meriam pesawat. Kalau saya melihat kepada gambar nombor 8 dalam laporan yang telah dikeluarkan itu,
bentuk lubang dia yang pada pesawat itu tidak sekata. Jadi kalau tidak sekata, ianya tidak mungkin datang daripada peluru lah, peluru biasa, peluru yang ditembak oleh pesawat. Jadi tinggal 3 lagi lah kemungkinan, iaitu daripada sama ada daripada peluru berpadu yang maknanya probability dia adalah kemungkinan dia lebih besar. Lebih besar. Kemudian yang kedua daripada tadi Meteor. Meteor, right? Ataupun yang ketiga daripada cannon ataupun peluru meriam yang ada dalam pesawat. Beliau menjelaskannya ketika menjadi tetamu saluran Berita Nasional 1. Tambah beliau, masa setahun yang mungkin diperlukan bagi menyiapkan siasatan penuh laporan tersebut adalah mencukupi kerana tragedi MH17 sebenarnya tidak terlalu kompleks kerana ia jatuh di darat dan di kawasan berpenduduk. Kerana masalah kawasan itu adalah kawasan konflik. Jadi sukar untuk kita masuk dan buat siasatan. Jika dibandingkan dengan kemalangan jika berlaku di laut ataupun di hutan, itu lebih sukar untuk disiasat. Sebenarnya kes ini mudah disiasat, cumanya halangan di peringkat awal lagi itu, iaitu konflik antara dua pihak menyebabkan sukar untuk kita menyiasat daripada Malaysia dan juga daripada negara-negara lain masuk ke kawasan untuk bersiasatan. Namun proses siasatan mungkin akan tertangguh kerana lokasi tersebut merupakan zon bergolak dan keselamatan pasukan penyiasat juga perlu menjadi keutamaan. Kertas peperiksaan sains ujian pencapaian sekolah rendah UPSR 2014 yang dijadual pagi esok ditangguhkan. Ini berikutan laporan yang diterima oleh Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa beberapa kertas soalan peperiksaan itu didapati bocor. Lembaga Peperiksaan dalam satu kenyataan memaklumkan soalan yang dikesan bocor itu melibatkan kertas peperiksaan sains 018, 028 dan 038. Tarikh baharu peperiksaan dijadual semula pada 30 September ini. Siasatan awal mendapati kandungan soalan bagi kertas peperiksaan tersebut telah tersebar menerusi media sosial. Laporan telah dibuat kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan seterusnya mengambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang. Berikutan itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pendidikan memohon maaf kepada calon-calon UPSR dan ibu bapa mereka. Beliau berharap penangguhan peperiksaan bagi kertas tersebut tidak akan mengganggu tumpuan para calon. Siasatan terperinci sedang dilakukan dan beliau berharap perkara tersebut tidak akan berulang lagi. Sementara itu, berikutan cuaca lebat di setengah negeri ketika ini, calon-calon UPSR diletak dalam keadaan bersedia untuk sebarang kemungkinan. Di Kedah, Jabatan Pendidikan Negerinya menggunakan plan operasi payung bagi membantu calon jika hujan berlarutan menyebabkan bencana atau banjir kilat. Menurut pengarahnya, Datin Azuya Hassan, operasi payung merupakan satu tindakan drastik oleh JPN Negeri bersama agensi lain termasuk polis, tentera, JPAM dan bomba. Operasi tersebut juga akan disertai oleh semua ketua sektor JPN. Memang pelajar itu akan diuruskan oleh sekolah JPN PPD. Semua sekali akan uruskan dengan sempurna lah. Kita dah ada plan tindakan untuk menghadapi banjir itu dengan begitu baiklah. Yang mana dia diketuai oleh jabatan PPD dengan sekolah. Kita ada link yang sangat clear. Mantaplah. Beliau ditemui media ketika meninjau calon-calon UPSR pada hari kedua peperiksaan itu di Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Halim yang terletak di dalam kawasan Kompleks Pendidikan Negeri di Alustar. Seramai 35,769 murid di negeri itu sedang menduduki UPSR yang bermula semalam. Daripada jumlah itu, seramai 21 murid mengambil peperiksaan di beberapa buah hospital di Kedah. Barisan Nasional mencalonkan tokoh agama lulusan Pondok dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM untuk bertanding pada pilihan raya kecil DUN Pengkalan Kubur 25 hari bulan ini. Untuk laporannya, kita berlintas langsung bersama Suzila Idayu Yaakob di Kompleks Perpaduan Kampung Terbak Pengkalan Kubur. Silakan Suzila. Terima kasih rakan Sugas di Angkasa Puri.
Nama Muhammad Razi Muhammad Ail diumumkan Timbalan Pengurusi BN Tan Sri Muhyiddin Yassin pada satu majlis di Pusat Komuniti Rakyat Pengkalan Kubur di hadapan kira-kira 2,000 penduduk. Muhammad Razi, bekas penolong pegawai pendidikan daerah berusia 49 tahun dan berasal dari Kampung Geting. Beliau pernah menjadi guru di Sekolah Menengah Geting, mendapat pendidikan pondok dan juga lulusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Maka itu selepas saja pucuk pimpinan membuat penilaian-penilaian dan mengambil kira daripada pandangan pimpinan di peringkat negeri dan juga di peringkat bahagian, maka di sini ingin saya umumkan bahawa calon Barisan Nasional untuk pilihan raya kecil Pengkalan Kubur ialah Tuan Haji Mat Razi bin Mat Ail. Tuan Haji Mat Razi bin Mat Ail. Penamaan calon bagi PRK Pengkalan Kubur akan diadakan di Pejabat Tanah dan Jajahan Tumpat Sabtu ini. Muhammad Razi juga merupakan pengasas Pondok Simpangan Tumpat selain guru Al-Quran di Kampung Simpangan Tumpat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Allahyarham Datuk Haji Nur Zahidi. Semangat perjuangan yang telah ditunjukkan untuk saya membuka pondok cukup tinggi. Beliau adalah seorang yang cukup kuat agama dan selalu sahaja mengaturkan jadual-jadual, termasuklah sembahyang sunat tarawih, sunat tahajud di apabila tiba musim Ramadan di setiap kawasan di PDM N01 ini. Jadi kesinambungan yang telah ditunjukkan oleh Allahyarham Datuk Haji Nur Zahidi itu, saya insya-Allah saya teruskan. Muhammad Razi juga berazam dapat meningkatkan prestasi BN pada pilihan raya kecil ini dengan kejayaan yang lebih cemerlang. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan calon BN bagi PRK Pengkalan Kubur ini adalah pilihan paling tepat dan layak meneruskan legasi kepimpinan Allahyarham Datuk Nur Zahidi Omar. Tan Sri Muhyiddin yakin Mat Razi mampu menarik sokongan pengundi di kawasan ini berdasarkan pengalaman dan latar belakang agama yang beliau miliki. Justru rakyat di Pengkalan Kubur diharap dapat memberi kepercayaan kepada beliau untuk berkhidmat kepada masyarakat di kawasan berkenaan. Jadi ada perimbangan. Jadi bila kita nak melihat siapakah tokoh-tokoh yang sesuai, kita ambil kira kekuatan dari sudut agama dan juga kemampuan dalam soal perkhidmatan. Lebih-lebih lagi beliau adalah bekas pegawai kerajaan yang boleh dikatakan tinggi, ya, ada kelulusan yang baik, pengalaman yang lama. Ini semuanya saya fikir calon yang agak paling sesuai. Ketika ditemui media selepas majlis pengumuman calon BN di Tumpat petang tadi, Tan Sri Muhyiddin berkata, selain mempertahankan kerusi DUN Pengkalan Kubur, fokus BN ialah memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dalam situasi pembangkang kini bertelagah dalam isu Menteri Besar Selangor. Sebelum mengumumkan nama calon BN bagi PRK Pengkalan Kubur, Tan Sri Muhyiddin Yassin sempat menziarahi balu Allahyarham Datuk Nur Zahidi Omar di kediamannya di Kampung Surau Pasir Pekan Tumpat. Pertemuan beliau dengan Datin Sri Siti Mona Abdul Kadir 34 tahun itu dibuat secara tertutup kira-kira setengah jam. Semasa pertemuan ini, Datin Sri Siti Mona memberitahu sehingga ke akhir hayat, Allahyarham sentiasa bercakap mengenai kebajikan para pengundi di DUN Pengkalan Kubur. Justru beliau berharap siapapun calon yang dilantik BN dapat meneruskan legasi yang ditinggalkan suaminya itu. Semoga terus bekerja meneruskan apa yang telah dirintis oleh arwah suami saya, Datuk Nur Zahidi. Juga saya nak memohon untuk menunaikan amanah arwah suami saya, teruskan menjaga rakyat Pengkalan Kubur.
saja. Turut serta dalam kunjungan ini, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad, Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Tengku Adnan, Tengku Mansur dan Pengarah Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan, Datuk Makhtar Mustafa. Pada pilihan raya umum lepas, Allahyarham yang mewakili BN mengalahkan calon PKR Syahrul Ibrahim dan calon bebas Izzat Bukhari Ismail Bukhari dengan majoriti 1,736 undi. Dari sebuah perkampungan nelayan, Pengkalan Kubur kini berubah wajah menjadi antara kawasan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kelantan kerana kedudukannya dalam daerah tumpat dan bersempadan dengan Takbai, Thailand. Kebanyakan penduduk Pengkalan Kubur yang berjumlah kira-kira 30,000 orang merupakan nelayan, petani, berniaga, kaki tangan awam dan swasta serta bekerja sendiri. Cerita penduduk setempat, nama Pengkalan Kubur dipilih kerana kewujudan pangkalan bagi feri, bot, sampan dan perahu yang menjadi penghubung antara Pengkalan Kubur dan Takbai, manakala kubur pula ekoran kewujudan banyak kubur di kawasan tersebut. Pengkalan Kubur meliputi 8 mukim penghulu iaitu Mukim Tanjung, Ketil, Tebing, Geting, Simpangan, Bendang Pakyong, Jubakar Darat dan Jejuluk. Dengan keluasan 29.6 km persegi, penduduknya terdiri daripada 90% Melayu, 8% Siam dan masing-masing 2% orang Cina dan India. Antara penggerak utama ekonomi kawasan ini sudah pasti dari kawasan perdagangan bebas cukai di Pekan Pengkalan Kubur yang sering menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara kerana kedudukannya bersebelahan Pekan Takbai Naratiwat yang hanya terletak 2 km dengan jalan pengangkutan air seperti feri dan bot. Kawasan bebas cukai ini terletak dalam satu kawasan berpagar di tepi muara sungai yang menjual pelbagai jenis barangan termasuk pakaian, kasut, beg, makanan dan peralatan dapur pada harga yang berpatutan. Selain kawasan bebas cukai, tempat-tempat menarik dalam daerah Pengkalan Kubur ini ialah Info Galeri Tengku Anis Sungai Golok yang terletak di muara Sungai Golok dan Pantai Geting. Sementara itu, polis akan pastikan keselamatan terjamin sepanjang PRK Pengkalan Kubur ini. Anggota yang secukupnya akan ditugaskan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, jika ada keperluan tambahan, polis kontingen dari negeri berdekatan akan membantu Polis Kelantan. Jadi saya serulah kepada semua orang, khususnya pengundi berdaftar di kawasan mengundi Pengkalan Kubur ini supaya keluar mengundi. Mengulas mengenai kawalan di sempadan Malaysia Thailand di Pengkalan Kubur pada pilihan raya kecil itu, beliau berkata ia akan berjalan seperti biasa. Sekian saja lintas langsung dari Pengkalan Kubur Tumpat. Kembali kepada rakan tugas Luqman dan Syikin di Angkasa Puri, silakan. Baiklah, terima kasih Suzila. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak akan melakukan lawatan rasmi ke Azerbaijan. Lawatan 2 hari bermula 11 September ini atas jemputan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Laporannya bersama wartawan Awang Omar Pengiran Apong di Baku, Azerbaijan. Dalam rangka lawatan ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib akan mengadakan pertemuan 4 mata dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev diikuti mesyuarat 2 hala antara Malaysia dan Azerbaijan. Duta Besar Malaysia ke Azerbaijan, Datuk Ruslan Tan Sri Abdul Rahman menjelaskan, kedua-dua pemimpin juga akan membincangkan isu-isu kepentingan bersama termasuk isu serantau dan antarabangsa. Memang dah lama dah Azerbaijan menjemput, mengundang pemimpin kita dan kali ini adalah peluang yang amat baik sekali dan Presiden telah menyatakan bahawa dia berharap kita dapat mengeratkan lagi hubungan 2 hala. Dalam sidang media di Baku ini, jelas Datuk Ruslan, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dan Presiden Ilham Aliyev akan menandatangani satu deklarasi bersama mengenai hubungan persahabatan dan kerjasama Malaysia-Azerbaijan serta menyaksikan beberapa perjanjian persefahaman. Khususnya dari segi
kerjasama Petronas dan Sukal, dan insyaAllah kita akan saksikan MOU ditandatangani. Jumlah tegangan dua hala dengan Azerbaijan pada tahun 2013 berjumlah lebih 57 juta ringgit. Ekspor Malaysia ke Azerbaijan berjumlah lebih 48 juta ringgit, manakala import Azerbaijan dari Malaysia berjumlah 9 juta ringgit. Dalam lawatan ini juga, Perdana Menteri akan menyampaikan ucap tama di mesyuarat meja bulat perniagaan bersama ahli-ahli perniagaan Malaysia Azerbaijan. Selain Datin Sri Rosmah Mansor, turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Luar Datuk Sri Anifah Aman. Lawatan Datuk Sri Najib Tun Abdul Razak ke Azerbaijan merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama melawat negara ini. Selain mengeratkan kerjasama hubungan diplomatik antara kedua belah negara, ia dijangka dapat meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama dalam bidang pelaburan dan perdagangan. Bersama juru kamera Idris Muhammad Nasir, saya Awang Omar Pengenampung melaporkan dari Baku, Azerbaijan untuk berita RTM. Dalam perkembangan lain, Malaysia membuka kedutaan besar di Baku, ibu negara Azerbaijan yang telah pun beroperasi pada Ogos lepas. Perdana Menteri dijadual merasmikannya. Datuk Ruslan yang ditauliahkan sebagai duta oleh Yang di-Pertuan Agong pada 2 September lalu telah pun menyerahkan watikah pelantikan kepada Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev Rabu lepas. Reman isteri tikam suami dilanjut. Paparannya seketika nanti. Polis kini memperhebat gerakan memburu saki bagi kumpulan penjenayah yang mempunyai kaitan dengan insiden berbalas tembakan di Kampung Banggol Telipot, Pasir Putih, Kelantan, Isnin lalu. Dalam kejadian tempoh hari, 2 penjenayah berjaya ditembak mati, namun 3 anggota polis mengalami kecederaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menegaskan usaha mengesan kesemua anggota kumpulan terbabit dibuat bagi membolehkan mereka segera dibawa ke muka pengadilan. Tan Sri Khalid menyatakan demikian ketika melawat salah seorang anggotanya, Lance Corporal Zahari Abdul Hamid, di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Krian. Pihaknya juga akan memberi insentif kepada anggotanya yang cedera bagi menghargai keberanian ketika menjalankan tugas. Jadi inilah dia kan risiko-risiko yang kami perlu hadapi dalam melaksanakan tugas kami. Jadi apapun saya bersyukur kerana 3 anggota saya yang tercedera semasa tugas operasi ini selamat. Dalam kejadian jam 4.15 pagi itu, sepasukan pegawai dan anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kontinjen Kelantan menjalankan ops cantas api ke atas sebuah rumah yang tidak bernombor. Ketika serbuan dibuat, kedua-dua lelaki terbabit berada dalam 2 bilik berasingan di rumah berkenaan. Ketika membuat pemeriksaan, kedua-dua suspek masing-masing berusia 25 tahun bertindak melepaskan beberapa das tembakan ke arah anggota polis sebelum kedua-duanya ditembak mati. Suspek yang berasal dari Kota Baru dan Baco itu amat dikehendaki pihak polis kerana dipercayai terlibat dengan beberapa kes bunuh dan cubaan bunuh melibatkan senjata api. Turut dirampas 2 pucuk pistol bersama beberapa butir peluru serta sebuah motosikal. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Kesiksaan kerana cubaan membunuh. Bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Selangor Wan G. Wan Hussein didakwa di Mahkamah Session Shah Alam atas tuduhan menerbitkan kata-kata hasutan menerusi Facebook yang menghina Sultan Selangor berhubung peranannya sebagai ketua agama Islam. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Selamat Yahya. Mengikut pertuduhan, Wan G yang kini pendakwah bebas didakwa melakukan kesalahan itu menerusi 6 kenyataan berbaru hasutan yang diterbitkan di laman sosial Facebook miliknya. Kesalahan didakwa dilakukan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Shah Alam kira-kira 10 pagi 5 November 2012. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 4-1-C Akta Hasutan 1948. Sabit kesalahan boleh dihukum denda maksimum RM5,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin.
10 Oktober ini ditetapkan untuk sebutan semula kes. Mahkamah Magistrate Petaling Jaya hari ini melanjutkan tempoh reman 11 individu yang terdiri daripada pegawai kastam pelbagai pangkat selama 7 hari bagi membantu siasatan kes penyeludupan barang-barang yang lari dari pembayaran duti kastam. Selain itu, seorang lagi pegawai kastam ditahan reman 7 hari bermula hari ini, manakala seorang dibebaskan tanpa syarat. Kesemuanya berusia di antara 35 hingga 58 tahun dan salah seorang darinya adalah pengarah negeri. Perintah melanjutkan tempoh reman itu dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Magistrate Muhammad Nazri bin Omran. Ia bagi membolehkan penyiasatan kes itu di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan Akta Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2010. Semua mereka baru saja selesai menjalani tempoh tahanan reman kali pertama masing-masing bermula 4 September lalu. Mahkamah mengeluarkan perintah lanjutan reman 7 hari bagi 6 pegawai kastam termasuk kedua-dua pegawai yang bergelar datuk. 6 hari bagi seorang pegawai kastam dan sehari bagi 4 orang pegawai bermula esok bagi membantu melengkapkan siasatan lanjut kes. SPRM diwakili oleh Timbalan Pendakwa Raya Anthony Kevin Morais, manakala kesemua pegawai kastam diwakili Barisan Peguam yang diketuai oleh Gerard Lazarus. Mahkamah Magistrate Kota Baru membenarkan polis Kota Baru menyambung reman selama 5 hari lagi 2 wanita bagi membantu siasatan berhubung kematian seorang pemilik kedai perabot di Kampung Cica, Kota Baru Rabu lalu. Perintah tahanan reman dikeluarkan pendaftar Mahkamah Magistrate Rosita Mat Saad. Reman terhadap isteri dan pembantu rumah mangsa itu bermula hari ini hingga Isnin depan. Sebelum ini, 2 wanita berkenaan termasuk isteri mangsa berusia 37 tahun dan pekerja warga negara Indonesia 28 tahun ditahan reman selama seminggu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jika disabit kesalahan, mereka boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Dalam kejadian Rabu lalu, pemilik kedai perabot Muhammad Zamani Muhammad Usop, 38 tahun dari Kampung Cika, Kubang Krian, meninggal dunia dalam perjalanan ke Hospital University Sains Malaysia HUSM Kubang Krian dipercayai ditikam dengan pisau pemotong sayur oleh isterinya. Hasil bedah siasat mendapati mangsa mengalami kecederaan di bahagian dada sebelah kiri dan kesan kecederaan di dagu. Mangsa turut dilaporkan mengalami kecederaan dengan kesan tikaman sedalam 14.5 cm. Dalam pada itu, menurut pekerja mangsa Muhammad Awari Rusli, ketika kejadian beliau menerima panggilan mengatakan majikannya dibawa ke HUSM kerana mengalami masalah asma. Sebaliknya, apabila tiba di hospital, beliau mendapati majikannya itu mengalami kecederaan dengan kesan tikaman. Lepas esok hari itu, isteri dia ditahan polis. Berapa orang ditahan polis? 2 orang bersama orang gaji dia. Rasa amat-amat terkilai lah pasal arwah. Arwah ni amat baik hati lah dengan saya, banyak berjasa pada saya. Amat terkilai lah. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hadir ke Mesyuarat Menteri Pendidikan ASEAN ASET ke-8 di Laos yang diadakan selama 2 hari bermula esok. Fokus utama bagi membincangkan peranan ASEAN dalam pembangunan pendidikan serantau juga melihat pencapaian secara inklusif. Butirannya bersama Sinar Surya Zaini di Laos. ASET ke-8 disertai 18 buah negara iaitu 10 anggota ASEAN, ASEAN campur 3 iaitu China, Korea Selatan dan Jepun, juga penyertaan Amerika Syarikat, Australia, India dan New Zealand. Agenda utama ialah meneliti pelaksanaan dan kerjasama pendidikan ASEAN bagi tempoh 5 tahun antara 2010 hingga 2015. Menurut Duta Malaysia ke Laos, Datuk Tan Tai Hing, perbincangan menjurus kepada usaha meningkatkan pendidikan ke tahap terbaik. And then the meeting is expected to review the consolidation and evaluation which work together on action plan
2010-2015, iaitu look back, apa pencapaian, kelemahan, dan untuk mempentingkan pencapaian. Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan dijangka turut mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatnya Dr. Pangham Vifawan. Nilai kebersamaan dalam pendidikan diteruskan dengan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Filipina Armin Luistro dan Menteri Pendidikan Korea Selatan Wang Huya. Dalam lawatan ini, Tan Sri Muhyiddin akan menyaksikan majlis pemeteraian perjanjian persefahaman antara Giant Rail Company Limited Laos bagi melantik sebuah lagi syarikat Malaysia, DigiMap Sdn Bhd, sebagai perunding pengurusan projek landasan kereta api berkembar. Landasan sepanjang 220 km menjadi satu lagi hubungan penting dari Sawanakhet ke Laubau. Semangat Sukarelawan Malaysia menerusi Yayasan Sukarelawan Siswa YSS dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Sukan Laos membolehkan program khidmat komuniti dalam kalangan penduduk miskin diperhebat. Tahun lalu, nilai perdagangan dua hala antara Malaysia dan Laos bernilai 24 juta dolar Amerika Syarikat meningkat 79% berbanding tahun sebelumnya. Selain memperkukuh bidang pendidikan serta menjalin kerjasama di peringkat ASEAN, mesyuarat pastinya merangka pelan pendidikan baharu untuk kepentingan bersama. Di sini, kepakaran Malaysia dalam pelbagai bidang juga dinanti-nantikan hampir 7 juta penduduk Laos, dan lawatan Tan Sri Muhyiddin ini membuka ruang meningkatkan lagi peluang pelaburan dua hala. Laporan Sina Surazaini dan juru kamera Nordin Zulkifli untuk Berita RTM. Kerajaan mengambil masa 30 tahun lamanya sebelum memutuskan untuk melaksanakan cukai barangan dan perkhidmatan GST pada April 2015. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata keputusan itu dibuat bukan dalam sekelip mata, malah pelbagai kajian terperinci dilakukan sejak 1992 lagi. Jelasnya beliau bukan Perdana Menteri pertama yang mahu melaksanakan GST. Sudah sampai pada masa untuk dilaksanakan. Saya nak beritahu pada tuan-tuan puan-puan, Menteri Kewangan pertama yang sebut hasrat kerajaan nak melaksanakan GST pada tahun 1992. Dalam ucapan bajetnya, nama Menteri Kewangan pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya boleh sebut di sini pada 30 Oktober tahun 1992. Menteri Kewangan pada ketika itu menyebut bahawa GST akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim buat U-turn. Biasa buat U-turn? Saya selamat hari ini sebab ada kandang ni. Dan orang di atas ni semua saya jamin selamat belaka. GST sejak ketika itu lagi dalam perancangan kerajaan, kalau GST tak baik, masakan Anwar Ibrahim dalam kerajaan pada ketika itu sanggup mengumumkan bahawa GST akan dilaksanakan. Betul tidak, tuan-tuan? Siapa lagi sebut GST? Tun Daim Zainuddin sebut GST. Tun Abdullah Abdawi sebut GST. Dan saya Menteri Kewangan keempat yang mengumumkan. Dan saya nak menyatakan setelah perjalanan 30 tahun lamanya sudah dikaji punya kaji, maka kerajaan yakin dan percaya GST adalah baik untuk rakyat dan negara pada keseluruhannya. Untuk kita sampai kepada Sistem GST sebagai cukai menggantikan sistem SST katanya merupakan langkah paling besar pernah dilakukan kerajaan untuk menyusun semula sistem percukaian negara.
dan kini waktu yang sesuai untuk melaksanakan sistem berkenaan berdasarkan prestasi kewangan ekonomi semasa. Perdana Menteri sekali lagi mengulangi jaminan kerajaan untuk memastikan sistem GST kelak tidak membebankan rakyat. Pelbagai langkah bantuan akan disalurkan, antaranya menambah nilai bantuan BRIM sebanyak RM300 dan pengurangan cukai pendapatan sehingga 3%. Beliau menjelaskan demikian pada Majlis Penerangan Perdana GST di Pusat Dagangan Dunia Putra Ibu Negara. Lebih 3,000 peserta terdiri agensi kerajaan, pemimpin Parti Komponen Barisan Nasional BN, wakil badan bukan kerajaan, belia dan serta siswaza hadir pada Majlis Penerangan Perdana GST. Majlis Penerangan Perdana GST yang dirasmikan Perdana Menteri lewat petang tadi turut menyaksikan sesi forum GST berlangsung di antara ahli panel dan lebih 3,000 peserta persidangan. Wartawan Alia Jasmin ada laporan lanjut. Alia, apa antara isu yang dibangkitkan dalam forum GST tadi? Antara isu yang paling banyak dibangkitkan oleh peserta forum pada hari ini ialah kebimbangan terhadap harga barangan yang akan meningkat naik selepas GST diimplementasikan tahun hadapan. Dan untuk menjawab isu dan persoalan yang diajukan oleh peserta-peserta forum pada hari ini, ikuti penjelasan Timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Maslan. Asas beras, tepung gandum, sagu, kacang dal, gula, garam, minyak masak, rempah ratus, sencaluk, budu, tempoyak, belacan. Susu bayi tak kena GST. Kita nak masak malam ini lauk apa? Semua jenis sayuran tak kena GST, semua jenis ulaman tak kena GST, semua jenis buah-buahan tak kena GST. Lagi apa yang tak kena? Lembu, kambing, kerbau, ayam, telur ayam, itik, telur itik. Tambah beliau, kesan sementara apabila GST dilaksanakan nanti ialah indeks pengguna yang dijangka meningkat pada purata 1.48%, namun ia hanya bersifat sementara. Dan juga menurut Ketua Setiausaha KPDN KK iaitu Datuk Seri Alias Ahmad, beliau sudah bersedia dengan kawalan akta dan undang-undang untuk mengambil tindakan tegas bagi mereka yang bagi para peniaga yang mengambil ataupun menaikkan harga barangan sesuka hati selepas GST diimplementasikan. Selain itu, untuk Majlis Penerangan Perdana GST yang sudah pun berakhir pukul 6.30 petang tadi, menyaksikan pelbagai reaksi positif daripada para peserta yang menghadiri forum pada hari ini, dan orang ramai juga menerima baik bahawa jaminan yang diberikan oleh Perdana Menteri yang GST tidak akan membebankan rakyat. It's really going to be beneficial for all the people in our country, like the development country. We are following what they are doing and we are going to develop in 2020. Supaya anak muda kita sekarang, supaya saya boleh sampaikan kepada anak muda yang dekat luar benefit tentang GST ni, tentang cukai. Kadang-kadang ada anak muda yang salah faham tentang GST ni. Kadang-kadang diorang anggap cukai yang dikenakan lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Tapi saya boleh sampaikan kepada diorang yang bahawa GST yang Perdana Menteri kita dengan Ahmad Maslan yang sampaikan pada hari ini adalah rendah daripada cukai yang sebelum ni. Sekian saja laporan daripada saya, Alia Jasmin. Kembali kepada Studio 3. Kalangan profesional dalam media perlu berani melakukan perubahan agar peranan mereka lebih berkesan dan kekal relevan sebagai pembekal industri kreatif untuk kanak-kanak. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Nuryati Ismail, untuk menjadi pembimbing generasi muda, mereka juga perlu lebih berani untuk bertindak dan kreatif. Bercakap pada majlis penutup sidang kemuncak antarabangsa media untuk kanak-kanak kali ke-7 di Ibu Negara, Datuk Nur Hayati berharap deklarasi Kuala Lumpur yang dipersetujui bersama hari ini akan berfungsi sebagai prinsip garis panduan dalam menyediakan kandungan program yang berkualiti tinggi. Sementara itu, pemangku Presiden Asia Pacific Broadcasting Union (ABU), Dr. Ahmad Jalani berkata pengamal media terutamanya di media sosial perlu lebih peka dan tidak hanya mengutamakan keuntungan semata-mata. Mereka sebaliknya perlu menyamai unsur-unsur pendidikan dan kebudayaan dalam nilai-nilai sosial positif dalam kalangan kanak-kanak. Sidang kemuncak antarabangsa media untuk kanak-kanak kali ke-7 ini julung kali diadakan di Asia Tenggara itu dan dianjurkan ABU dan RTM. Sidang kemuncak yang sama akan diadakan di Davos, Switzerland pada 2017. Lebih 1,000 peserta yang terdiri daripada pengamal media, penerbit dan penulis skrip program dan rancangan kanak-kanak, ahli akademik dan pembuat polisi kanak-kanak dari seluruh dunia menghadiri persidangan 3 hari yang berakhir hari ini.
Sidang Kemuncak Media untuk Kanak-kanak Sedunia kali ke-7 melabuhkan tirainya hari ini. Berlangsung selama 3 hari, pelbagai isu dibincangkan meliputi peranan media dalam pembangunan, pelajaran dan kebajikan kanak-kanak. Persidangan juga bermatlamat meningkatkan kefahaman mengenai perkembangan media dan menjayakan usaha meningkatkan kualiti program kanak-kanak. Para delegasi juga disaran agar lebih bertanggungjawab dalam penerbitan dan penyebaran terhadap isu-isu berkaitan kanak-kanak dan golongan muda. It gives me a deeper understanding. I work with the children, students, pupils and their teachers in Sweden and in Europe, north of Europe. So I would say this reinforces my beliefs on how media affects us and what part it plays in our life. And that's a good help. It's always good to broaden your perspective, so to speak. I think the important issue here is what role the media can play in the education of children. Because now more and more the media is getting into classrooms through YouTube or whatever, through broadband. So what type of ways or what type of contents would you be producing and how would you use it in the curriculum? I think probably the most important part is making sure that educators are equipped with the tools to use these things properly. There's a ton of applications that are out there that can be used in the classroom. I've been making a few of them lately in my classroom to try to put more of a student-centered focus on it, where the kids get to engage with the technology. And as a society, we can create a movement, create an example of what is a good content for children. And our participation in this conference itself is one such step that we have contributed to this summit in the way of exchanging ideas, how the content for children should be prepared and what should be the norms and what should be the guidelines. Persidangan yang pertama kali diadakan di Asia sejak diperkenalkan 19 tahun lalu menghimpunkan lebih 600 delegasi antaranya pengamal media, pendidik dan pelajar dari 61 buah negara. Baiklah, untuk perkembangan sukan tempatan dan luar negara, kita bersama Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Silakan. Segmen Sukan Nasional pada malam ini dibuka dengan persiapan ke Sukan Asia. Kurang 10 hari sahaja lagi, kejohanan terbesar di Asia itu bakal berlangsung di Incheon, Korea Selatan. Kontijen Malaysia yang bakal mengirim 239 atlet dan pegawai menjadi pertaruhan untuk mengatasi pencapaian 9 emas, 18 perak dan 14 gangsa yang dimenangi pada edisi di Guangzhou, China 4 tahun lalu. Berapakah sasaran yang akan dibawa pulang kali ini hanya akan diketahui esok. Meskipun mencatat pencapaian terburuk di Sukan Commonwealth Glasgow lalu, ia tidak akan memberi kesan terhadap atlet yang bakal bersaing di Incheon. Sebaliknya menjadi pembakar semangat untuk mendebus kekecewaan. Apapun sasarannya, ia adalah realistik menurut Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jaafar. Yes, it was a report and it was reviewed and we've now agreed that the chef de mission will announce whatever he needs to announce, tablets or whatever, and numbers well, numbers we can announce, but the target he will announce on Thursday. Menteri Belia dan Sukan Kari Jamaluddin Abu Bakar dijangka mengumumkan sasaran pingat emas di Sukan Asia Incheon pada majlis penyerahan bendera Malaysia kepada Ketua Kontijen Datuk Sri Daniel Balagobal esok. Beralih ke sepak takraw, walaupun kepimpinan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM bakal mengalami perubahan Sabtu ini, pemain-pemain negara pula hanya mengharapkan satu perkara sahaja. Siapapun yang akan menerajui PSM kelak, pemain hanya mahu kebajikan mereka terus dijaga. Mengakui selama ini mereka ditatang bagai minyak yang penuh, pemain-pemain negara berharap layanan itu berterusan biar apapun yang terjadi, termasuk sekiranya berlaku perubahan besar kepada kepimpinan PSM. Bagi saya lah, personally, saya rasa layanan diorang bagus. Contoh macam saya punya rumah kena ribut ke apa, diorang ambil berat semua. Ada macam kecil muklis, anak dah meninggal semua. Kita orang ada buat tahlil,
sedekah semua ada dia buat. So benda-benda macam tu mungkin orang luar tak nampak lah. So kita orang dalaman hanya kita orang tahu apa baik dan buruk PSM. Kapten skuad negara Kesukan Asia Izzurin Rifin pula mengakui tersepit dengan pertembungan yang berlaku di peringkat kepimpinan teratas PSM. Ini kerana sebagai seorang pemain yang berasal dari Terengganu dan kini bersama pasukan kebangsaan, dia akui layanan kedua-dua calon presiden tersebut sangat baik sehingga kini. Saya rasa kebajikan player tu rasanya tak ada kekurangan lah. Sama je semua. Mana-mana pengurusan sama. Tu pihak atasan lah untuk buat keputusan. Yang penting kita punya kebajikan player terjamin lah. Apapun yang terjadi, pemain hanya mahu memberi sepenuh tumpuan terhadap acara-acara besar yang bakal berlangsung demi menaikkan kembali sepak takraw Malaysia ke persada antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Said membayangkan kemungkinan tidak akan berlaku pertandingan 3 penjuru bagi merebut jawatan Presiden PSM. Ini kerana beliau masih memikirkan sama ada mahu terus mengekalkan jawatan tersebut atau memberi laluan kepada calon lain yang lebih layak. Kalau ada meeting pun dia balik pergi meeting. Menurut Datuk Ahmad, ini kerana beliau masih memikirkan sama ada mahu mengekalkan jawatan itu ataupun memberi laluan kepada calon yang difikirkannya layak untuk menerajui badan itu, iaitu Presiden Persatuan Sepak Takraw Melaka, Akramuddin Abdul Aziz. Karena kalau ada nama selain daripada ahli majlis, mungkin saya akan serah begitu saja. Tapi kalau ahli majlis, saya kenal mereka ni. Siapa boleh buat kerja, siapa komited, siapa yang benar-benar bertanggungjawab, siapa yang hadir dalam kegiatan kita, siapa yang tak hadir. So kalau nak serah, saya harus serah kepada pass the baton pada orang yang mampu membawa baton tersebut. Bukan siapa-siapa suka ini Tom and Harry. Jadi kalau saya tak jadi bertanding, Akram yang akan pergi kerana Akram telah membuktikan komitmen beliau. Walaupun dia tinggal di Melaka, staff Super Series, berapa hari dia ada di Kuala Lumpur. Kalau ada meeting pun dia balik pergi meeting, dia lari main balik. Itu orang yang kita nak. Akramuddin dicalonkan Persatuan Sepak Takraw Pulau Pinang yang diterajui Datuk Ahmad sendiri untuk bertanding jawatan Presiden. Sekiranya sah Akramuddin bertanding jawatan Presiden, dia bakal memberi laluan kepada Wakil Pulau Pinang Haji Jalil Arifin untuk menentang Wakil Selangor Datuk Markiman Kobiran bagi jawatan Timbalan Presiden. Namun sekiranya Datuk Ahmad dikehendaki untuk mengekalkan jawatan, Akramuddin akan bertanding bagi jawatan Timbalan Presiden. Datuk Ahmad Ismail mempunyai tempoh sehingga hari pemilihan untuk membuat keputusan sama ada kekal jawatan atau beri laluan. PSM juga bakal kehilangan orang yang paling banyak berjasa kepada sepak takraw negara, iaitu Setiausaha Agung Dato' Rashad Yahya akan mengundur diri. Presiden PSM Datuk Ahmad Ismail mengakui beliau sangat terkesan dengan pengunduran Datuk Arsyad itu. Ini kerana baginya sepanjang penglibatan dalam PSM, Datuk Arsyad telah banyak mengorbankan masa dan tenaga termasuk wang ringgit sehingga dunianya banyak dihabiskan kepada sepak takraw. Memang saya rasa terkilan kerana seorang yang cukup berpengalaman, akan tetapi memahami masalah yang sedang dihadapi keluarga dia. Isteri dia sakit lah sebenarnya. Isteri dia sakit, jadi dia terpaksa menumpukan masa yang lebih kepada isteri dan dia bimbang dalam menumpukan masa kepada isterinya, terabai tanggungjawab dia dalam PSM. Datuk Arsyad bila saya ambil alih, memang kita zero, tak ada duit. Dia antara orang yang sanggup jual saham Telekom dia untuk bantu PSM menggerakkan. Beliau akur dengan kehendak Datuk Arsyad yang kini mahu memberi lebih tumpuan kepada keluarga dan kesihatan diri. Pengganti Datuk Arsyad akan ditentukan melalui kesepakatan bersama ahli-ahli majlis baru yang akan dipilih nanti. Dan ini pula perkembangan bola sepak. Jurulatih baharu skuad bola sepak negeri Melaka, Mat Zan Man Aris, diberi kata dua supaya kembali mengangkat skuad Hang Tuah itu ke Liga Perdana selepas 6 tahun merudum ke Liga FAM. Bekas jurulatih Harimau Muda itu bagaimanapun tidak gentar ketika menyahut cabaran supaya membuat satu perubahan drastik. 6 tahun bergelumang dalam Liga FAM bukan satu tempoh yang singkat dan ia mesti ditamatkan segera. Justeru Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Melaka, Musa Datuk Muhammad Yusof Mahadi, meletakkan syarat itu bagi memastikan Melaka keluar daripada belenggu tersebut. Jika masih gagal, kontrak Mat Zan Ma'aris
akan ditamatkan. Kalau dia fail, maknanya dia setahun saja. Kita bagi dia syarat macam tu. Tapi okeylah, makna Mak Zan sanggup terima kita cabaran tu. Saya pun pada mulanya sebenarnya Mak Zan agak susah juga nak terima pasal dia ni status dia Liga Premier dan Liga Super. Coaching untuk Liga Premier dan Super. Untuk turun ke Liga FM mula-mulanya dia agak keberatan jugalah. Tapi akhirnya setelah kita berunding, pujuk, cuba buat sesuatu untuk bola sepak Melaka ni, akhirnya dia boleh terimalah dengan kita punya permintaan tu. Mak Zan mempunyai tempoh yang panjang 3 bulan untuk memilih pemain berbanding sebelum ini hanya seminggu menjadikan pemain yang disenaraikan lebih kepada tangkap muat sahaja. Datuk Muhammad Yusof juga membayangkan beberapa pemain lama yang masih cemerlang akan kembali disenaraikan dalam menjayakan misi baru skuad Hang Tuah. Balaskan Sukan Nasional 8, kita kembali bersama Luqman dan juga Syikin. Assalamualaikum, saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Berita Nasional 8 malam berakhir di sini. Menyusul selepas ini paparan Best 510 seterusnya bersama Dilaila Kadir. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Dilaila Kadir. Best 510 9 malam membawakan kepada anda antara berita tumpuan jam ini. Susulan laporan awal nahas MH17 yang diumum semalam, seorang pakar aeroangkasa tempatan berpendapat punca pesawat berkenaan meletup dan berkecai di udara kekal seperti anggapan sebelum ini, iaitu sama ada ia ditembak menggunakan peluru berpandu atau dari meriam pesawat. Profesor Madya Salihuddin Muhammad berkata masa setahun mungkin diperlukan bagi menyiapkan siasatan penuh laporan tersebut kerana tragedi MH17 sebenarnya tidak terlalu kompleks kerana ia jatuh di darat dan di kawasan berpenduduk. Berikutan hujan lebat di sisi tengah negeri ketika ini, calon-calon UPSR diletak dalam keadaan bersedia untuk sebarang kemungkinan. Di Kedah, Jabatan Pendidikan Negerinya menggunakan pelan operasi payung bagi membantu calon jika hujan berlarutan menyebabkan bencana atau banjir kilat. Operasi payung merupakan tindakan drastik oleh JPN Negeri bersama polis, tentera JPAM dan bomba. Kesemua 29 pelajar Malaysia yang terperangkap akibat banjir di Jammu dan Kashmir, India selamat dan dapat dihubungi pihak konsul Malaysia di sana. Menurut Konsul Pendidikan dan Latihan Malaysia di India, Annie Sabrina Lasumin, 11 orang daripada mereka dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 2 awal pagi esok menerusi penerbangan Malindo Air. Manakala 15 daripada mereka berada dalam keadaan selamat di Ladakh dan bakinya telah berada di Delhi. Krisis Ebola. Bagi mengelakkan jangkitan, pekerja khas diupah bagi mengendalikan pengkebumian mayat pesakit. Mereka menggunakan bahan paling minima termasuklah kenderaan dan jumlah pekerja bagi menguruskan mayat di rumah dan pusat rawatan. Pekerja ini perlu memakai sut khas dan kelengkapan keselamatan sebagai langkah mengelakkan daripada sentuhan langsung terhadap mayat mangsa. Mayat dan kawasan pengkebumian juga perlu disembur dengan semburan khas. Selesai tugasan, pakaian dan kelengkapan pekerja berkenaan juga ditanam bersama. Menangani militan, polis Australia menahan 2 lelaki yang disyaki membantu warga negaranya ke Syria untuk berperang bersama militan. Suspek yang berusia 21 dan 31 tahun itu ditahan selepas penyiasat mengikuti setiap aktiviti mereka selama 12 bulan. Mereka disyaki punyai hubungan dengan kumpulan berkaitan Al-Qaeda, Nusrah Front yang terlibat dalam penculikan 45 orang tentera pengaman PBB di Bukit Golan.